Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nuraida binti Muhammad Idrus. Okey, hari ini saya mengambil kesempatan untuk membuat sedikit perkongsian dengan guru-guru matematik tingkatan 4. Disebabkan murid-murid kita telah mula belajar di rumah, jadi ada kemungkinan topik terakhir ini belum sempat dipelajari secara bersemuka. So, untuk hari ini perkongsiannya adalah berkaitan pendidikan keuangan bagi kurikulum standard sekolah menengah KSSM Matematik tingkatan 4. Okey, baiklah. Sebelum saya teruskan, eloklah saya menceritakan atau menghuraikan dulu apakah matlamat pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan bermatlamat untuk melahirkan murid celik keuangan yang berupaya menguruskan keuangan secara cekap dan bijaksana. Ini adalah sumber rujukan daripada bahagian pembangunan kurikulum pada tahun 2016. Okey, baik. Jika kita lihat, pendidikan keuangan dalam matematik ini dipelajari oleh murid secara sisipan dan juga secara eksplisit. Secara eksplisit bermaksud pendidikan keuangan dijelmakan dalam topik-topik matematik pengguna. So, dalam matematik pengguna ini, murid telah mempelajari di tingkatan 3 bagi tajuk simpanan dan pelaburan kredit dan hutang, dan bagi tingkatan 4, murid akan mempelajari pendidikan keuangan dalam matematik pengguna yang bertajuk pengurusan keuangan. Di tingkatan 5 nanti, murid juga akan mempelajari dua topik berkaitan matematik pengguna iaitu insurans dan percukaian. Okey, apabila kita melihat topik tingkatan 4, okey, tajuknya adalah matematik pengguna pengurusan keuangan. Okey, topik ini agak ringkas jika dibandingkan dengan topik di tingkatan 3 dan ia hanya mempunyai satu standard kandungan iaitu perancangan dan pengurusan keuangan. Standard pembelajaran yang pertama adalah menghuraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan dan standard pembelajaran yang kedua adalah membina dan membentang pelan keuangan peribadi untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang dan seterusnya menilai kebolehlaksanaan pelan keuangan tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk topik matematik pengguna pengurusan keuangan di tingkatan 4 ini adalah sesuai dengan pembelajaran berasaskan masalah atau pembelajaran berasaskan projek. Dalam melaksanakan PDP bagi tajuk ini, guru boleh juga menggunakan pendekatan modular, linear dan modular tak linear, ataupun guru boleh menggabungkan kedua-dua standard pembelajaran dalam satu sesi PDP. Okey, yang pertama sekali, guru mesti mampu untuk menghuraikan apakah itu proses pengurusan keuangan dan murid mesti boleh memahami apakah itu proses pengurusan keuangan. Dalam proses pengurusan keuangan terdapat 5 perkara. Yang pertama adalah menetapkan matlamat, yang kedua menilai kedudukan keuangan, yang ketiga mewujudkan pelan keuangan, yang keempat, melaksanakan pelan keuangan. Dan yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, bagi mengajar murid tentang proses pengurusan keuangan ini adalah lebih mudah jika guru memberikan contoh-contoh harian supaya murid lebih memahami apakah proses pengurusan keuangan yang sebenarnya mereka lalui sendiri.
Bagi mencapai standard pembelajaran yang kedua berkaitan pengurusan keuangan, murid mesti menggunakan konsep SMART. Okey, apakah itu konsep SMART? S yang pertama adalah spesifik. Ia bermaksud sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mesti khusus. M. Measurable. Sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mesti boleh diukur dengan nilai wang. A. Attainable. Sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mesti boleh dicapai. R. Realistic. Sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mesti realistik dan berkait dengan diri sendiri. Dan T. Time bound bermaksud sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mesti mempunyai tempoh masa tertentu. Konsep SMART ini menjadi panduan kepada murid dalam menetapkan sesuatu matlamat keuangan. Okey, di sini saya berikan dua contoh. Contoh yang pertama, saya ingin membeli sesuatu pada masa akan datang. Okey, kita boleh lihat di sini, contoh ini tidak langsung mengikuti konsep SMART, iaitu tidak spesifik dalam dia nak membeli apa, membeli sesuatu, tetapi apa. Apakah nilai wang yang diperlukan pada masa akan datang, berapakah amount atau berapa lamakah tempoh masa yang diperlukan. Jadi contoh ini adalah contoh yang kurang tepat. Contoh yang kedua, saya ingin membeli kasut sukan yang berharga RM100 dalam tempoh 5 bulan. Jadi di sini kita boleh lihat spesifik dan terdapat nilai harga yang ingin dicapai dan juga tempoh masa. Dan sasaran ataupun matlamat keuangan ini adalah boleh dicapai dan juga realistik. Untuk memudahkan sesi PDP itu berjalan dengan lancar, guru boleh menyenaraikan beberapa senario kehidupan seharian dan kita boleh minta murid untuk mengenal pasti, okey, di manakah atau apakah yang dimaksudkan dengan spesifik, measurable, attainable, realistic, time bound dalam situasi ataupun dalam senario yang dikemukakan oleh guru. Dengan beberapa contoh yang diberikan, murid dapat akhirnya mengenal pasti yang manakah yang kita katakan sebagai pengurusan keuangan menggunakan konsep SMART ataupun pengurusan keuangan yang tidak menggunakan konsep SMART. Okey, seperti yang saya nyatakan pada awal tadi, topik ini menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek atau pembelajaran berasaskan masalah. Jadi guru perlu merancang sama ada kita ingin memberikan tugasan kepada murid berdasarkan pembelajaran berasaskan projek atau pembelajaran berasaskan masalah. Bagi pembelajaran berasaskan projek, akhirnya murid akan membentangkan satu pelan keuangan yang telah dirancang dan diuruskan dan murid perlu menilai kebolehlaksanaan pelan keuangan tersebut. Dan sekiranya guru merancang untuk menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah, sesuatu masalah kehidupan sebenar perlu ditimbulkan dahulu dan murid mempelajari bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, jadi di sini mungkin kita katakan, okey, setiap murid hanya mendapat RM2 wang saku. Dan bagaimanakah murid tersebut ingin mencapai matlamat keuangan dalam tempoh yang ditetapkan dengan menggunakan RM2 wang saku tersebut sahaja. Jadi di sini murid perlu merancang dengan teliti pelan keuangan peribadi mereka. Okey, ramai guru yang telah menjalankan sesi PDP ini bertanyakan kepada murid, apa yang awak akan buat dengan wang RM10,000 jika ada? So, murid akan
ada yang kata nak beli rumah, nak beli emas, nak beli apa-apa sahaja. Tetapi sepatutnya, okey, murid ini perlu didedahkan dahulu dengan pelan keuangan peribadi mereka. Maksudnya personal financial plan. Okey, pelan keuangan peribadi ini dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah jangka pendek dan yang kedua adalah jangka panjang. Sebenarnya jangka pendek dan jangka panjang ini adalah subjektif. Okey, ada yang mengatakan jangka pendek sebanyak 1 bulan, jangka panjang sebanyak 1 tahun. Tetapi ada juga sesuatu senario yang menjadikan 6 bulan itu sebagai sesuatu jangka masa yang panjang. Tetapi sebagai pembelajaran di tingkatan 4 adalah lebih mudah untuk kita mengatakan tempoh jangka pendek adalah 1 bulan ke 12 bulan dan jangka panjang 1 tahun ke atas. Okey, bagi pelan keuangan peribadi, jika kita menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek, kita boleh minta murid untuk menyediakan 2 pelan keuangan peribadi. Satu adalah untuk jangka masa pendek dan satu adalah untuk jangka masa panjang. Okey, minta murid merancang dan membentangkan pelan keuangan yang terperinci mengikut matlamat keuangan yang ingin dicapai. Okey, contohnya tadi murid nak beli kasut sukan berharga RM100 dalam tempoh 3 bulan. Okey, berdasarkan konsep SMART. Jadi murid perlu menilai kebolehlaksanaan pelan keuangan tersebut. Tetapi saya mencadangkan kerana murid-murid sekarang berada di rumah dan kita mungkin boleh membuatkan satu pembelajaran berasaskan projek membentangkan pelan keuangan peribadi dalam tempoh sebulan. Apakah matlamat keuangan yang dia hendak capai dalam tempoh sebulan? Maksudnya mungkin dia nak membeli sebuah buku yang berharga RM30 dalam tempoh 1 bulan. Jadi murid ini kena rancang apakah pendapatan yang dia dapat. Pendapatan ini boleh daripada wang saku, boleh daripada duit angpau ataupun duit sumbangan dan apakah perbelanjaan yang memang dia buat. So dalam tempoh 1 bulan ini murid perlu merancang dan menguruskan keuangan mereka dan akhirnya selepas 1 bulan adakah murid dapat mencapai matlamat keuangan tersebut. Jadi itu yang kita minta murid perlu menilai kebolehlaksanaan pelan keuangan tersebut. Jadi kalau cikgu nak lebih memeriahkan lagi pembelajaran berasaskan projek ini, mungkin murid boleh mengambil gambar, evidence yang dia telah capai. Maksudnya dia nak beli kasut sukan, dia nak beli buku, semua itu dia dapat capai dalam tempoh sebulan jadi orang kata divisualkan. Okey, dan bagaimana dengan pelan peribadi jangka panjang? So apabila kita katakan jangka panjang bermaksud murid merancang sekarang dalam tempoh 1 tahun. Okey, jadi bila tempoh 1 tahun dia dah pergi kepada tahun hadapan 2021. Jadi apa yang kita nak minta murid buat adalah murid perlu merancang dan membentangkan pelan keuangan yang terperinci mengikut matlamat keuangan yang ingin dicapai berdasarkan konsep SMART. Tetapi, murid tidak perlu menilai kebolehlaksanaan pelan keuangan tersebut bagi tujuan PBD. Okey, maksud saya adalah begini. Sebab murid perlu mencapai standard pembelajaran untuk guru mampu menetapkan tahap penguasaan mereka. Jadi, bagi jangka masa panjang, murid hanya boleh merancang dan menguruskan. Tetapi, dia tidak lagi boleh mencapai matlamat keuangan tersebut sebab belum lagi sampai kepada tempoh 1 tahun tersebut. Jadi, murid hanya membentangkan pelan keuangan secara terperinci. Dan mungkin akan ada catatan-catatan lah tentang apa yang dia buat untuk dia mencapai matlamat keuangan tersebut. Okey, mungkin ada ramai guru matematik yang bertanya kepada saya, kenapa kita nak kena ajar pendidikan keuangan? So, sebenarnya pendidikan keuangan ini adalah salah satu elemen merentas kurikulum. Ia bermaksud bukan sahaja dalam matematik, murid ini mempelajari pendidikan keuangan. Topik-topik mata pelajaran lain pun dia ada belajar BM, BI, civic, okey, dan kalau tingkatan 4 mungkin ada dalam ekonomi, perniagaan, perekonomian dan sebagainya. Tetapi matematik adalah satu mata pelajaran yang paling dekat dengan pendidikan keuangan dan kita
bermatlamat untuk melahirkan murid yang celik keuangan. Celik keuangan ini bermaksud berliterasi keuangan. Sebab itu kerajaan juga telah mengeluarkan satu strategi literasi keuangan nasional yang mana KPM perlu memainkan peranan memupuk. Okey, orang kata literasi keuangan ni daripada usia yang muda lagi. So, pada pandangan saya, pendidikan keuangan dalam matematik ini sebenarnya memberikan laluan kepada murid untuk membuka mata dan minda pada masa depan. Okey, maksudnya apa yang dekat dengan mereka. Okey, dan literasi keuangan ini sebenarnya murid menghadapinya setiap hari. Okey, sama juga seperti literasi matematik. Jadi saya berharap perkongsian saya tentang tajuk matematik pengguna pengurusan keuangan bagi matematik tingkatan 4 ini dapat membantu guru-guru yang mungkin agak keliru atau celaru bagaimana nak menjalankan sesi PDP dengan murid-murid yang belajar di rumah. Jadi, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek ataupun pembelajaran berasaskan masalah ini, murid boleh meneroka ataupun mendalami kefahaman dan kemahiran pendidikan keuangan dalam matematik dengan lebih dekat lagi sebab murid mengalami sendiri proses pengurusan keuangan tersebut. Jadi saya berharap supaya apa yang cikgu-cikgu telah ajar tidak lari daripada hasrat sebenar kita yang mana dalam pengurusan keuangan murid mesti faham apakah proses pengurusan keuangan dan dalam menetapkan matlamat keuangan murid mestilah menggunakan konsep SMART. So konsep SMART ini adalah orang kata dicadangkan oleh Bank Negara Malaysia sendiri. So saya berharap topik ini tidak membebankan guru dan dapat meningkatkan keseronokan murid bagi mempelajari matematik dan juga pendidikan keuangan. Sekiranya cikgu-cikgu ada masalah tentang topik matematik pengguna, cikgu-cikgu bolehlah emailkan persoalan kepada alamat email rasmi saya yang di depan tadi. Okey, dengan itu sekian. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi.